Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dipertemukan lagi kita dengan bulan Ramadan yang mulia ini, yang diberikan berbagai gelaran saking banyaknya manfaat daripada bulan Ramadan ini. Antaranya bulan Ramadan dipanggil Syahrul Siyam, bulan puasa, Syahrul Qiyam, bulan untuk kita qiyam, untuk beramal pada waktu malam, Syahrul Sadaqah, bulan untuk kita memperbanyakkan sedekah, kerana Nabi SAW yang sangat pemurah, yang sangat suka bersedekah, menggandakan sedekahnya di bulan Ramadan ini. Dinamakan juga sebagai Syahrul Quran, kerana padanya diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan ini juga banyak Rasulullah SAW bertadarus Al-Quran, juga wahyu yang pertama juga diturunkan di dalam bulan Ramadan di Gua Hira, surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga ayat yang kelima daripada surah Alaq itu. Jadi banyak nama-nama ini bermaksud banyaklah kelebihan, banyaklah rahmat yang menanti kita. Dan insya-Allah dalam tazkirah yang ringkas ini kita berusaha untuk mudah-mudahan memperbaiki dan mengikhlaskan amalan kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu disebutkan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, iaitu banyak pendapat ulama berkenaannya. Yang paling utama antaranya ialah diturunkan Al-Quran itu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ini seumpama kalau di bumi ini Kaabah menjadi kiblat manusia, di langit yang ketujuh dan di setiap tingkatan langit ada kiblatnya. Di langit yang ketujuh dipanggil Baitul Ma'mur, dan di langit dunia ini dipanggil sebagai Baitul Izzah. Diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz secara keseluruhannya mengikut jumhur pendapat ulama, dan dia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperingkat-peringkat selama 23 tahun tempoh kerasulan baginda, berdakwah, memberikan peringatan dan pengajaran kepada umatnya, dan kita semua sampai kepada kita, dan sampai insya-Allah pada umat akan datang pengajaran dan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita nak melihat Ramadan itu dari sudut bulan Al-Quran, dan paling mudah untuk kita fahaminya ialah merujuk kepada doa yang kita baca selepas setiap kali kita mengadakan majlis tadarus, khatam Quran, atau mungkin kita berdoa sendiri. Satu nazam yang sangat indah yang kita mudah-mudahan pada hari ini dapat mendalami maksudnya. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah. Kita memahami bahawa rahmat Allah itu sangat luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meluasi segala sesuatu. Allah boleh beri rahmat kepada sesiapa saja yang dikehendaki, di mana-mana jua diberikan rahmat kasih Allah Subhanahu wa taala itu. Dan bagi kita mengharapkan kita mendapat rahmat, antara asbabnya ialah dengan membaca Al-Quran, dan kita memuliakan Al-Quran, letaknya di tempat yang tinggi. Kita nak berpegang dalam keadaan kita bersuci, dan seterusnya janji-janji Allah tentang fadilat, manfaat yang ada di sebalik kelebihan membaca Al-Quran itu. Mudah-mudahan kita peroleh. Jadi kalau Allah nak beri rahmat pada sesiapa pun, dia boleh beri, pada bila-bila masa pun dia boleh beri. Cuma kita nak menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai katalisnya, supaya kita betul-betul merasakan kita mengharap rahmat Allah, dan mudah-mudahan kita dikurniakan rahmat tersebut. Jadi kita mengharapkan
hidup di dunia ini memperoleh rahmat, limpah kurnia kasih sayang Allah Ta'ala. Sebab itu yang kita banyak baca dan disuruh baca. Setiap kali nak mulakan pekerjaan atau sebarang perkara, kita disuruh mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Penyayang, kita nak harapkan kasih dan sayang, rahmat kurniaan daripada Allah Ta'ala. Kehidupan kita, masuk kita ke syurga, mudah-mudahan semuanya dengan rahmat Allah Ta'ala, kerana dia telah sediakan syurga. Kalau dia tak sediakan syurga, melopong kita, tak apa-apa lepas ibadah. Tetapi kita memang hak hamba, memang dapat tak dapat anugerah, kena beribadah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Dapat syurga itu bonus, suatu kelebihan tambahan yang menunjukkan rahmat Allah sebagai pencipta. Dan Allah nak menunjukkan rahmatnya mengatasi murkanya, maka diciptakan syurga itu 8 pintunya, manakala neraka 7 pintunya. Jadi nak menunjukkan bahawa rahmat Allah mengatasi murkanya. Baik, jadi kita dah fahami lobok-lobok rahmat ini. Antaranya lobok rahmat itu di masjid. Di masjid, kita nak masuk masjid, kita baca doa, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, ya Allah, kurniakan kepadaku, bukakan padaku pintu-pintu rahmatmu. Itu satu lobok masjid, satu lobok pahala, lobok rahmat di masjid. Sekarang ni satu lagi lobok rahmat, iaitu membaca Al-Quran, dan telah dicontohkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bertadarus di bulan Ramadan dengan malaikat Jibril alaihi salam. Dan pada tahun akhir kewafatan baginda diberitakan 2 kali khatam, baginda bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Dan kalau kita lihat imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dikhabarkan bahawa beliau khatam Quran 60 kali di bulan Ramadan. Itu kelebihan beliau yang melayakkan dia dimuliakan, dihormat, disanjung sepanjang zaman. Orang yang muliakan Al-Quran, Allah akan muliakannya. Baik, jadi tadi doa yang rangka yang pertama, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikan Al-Quran tadi bagi kami siapa? Imam. Dia jadi pemimpin kita. Maknanya kita dekat dunia ni kena jadi makmum pada Al-Quran, kena sentiasa dan semestinya mengikut imam. Apa-apa arahan ikut imam. Sementara lagi soalan dalam kubur, man imamuka, siapa imam kamu? Jawapannya Al-Quran itu imam kita. Cara nak menjawab, kat dunia ni kena baca Quran, kat dunia ni kena hafal mana yang mudah, kat dunia ni kena ikut seberapa yang boleh mengikut ketakwaan kita. Dan seboleh-bolehnya nak mengamalkan segala perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ibu para mukminin, mengatakan bahawa akhlak Nabi kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Jadi kalau nak tengok Quran, tengok pada zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi itu adalah, kata ulama, Quran yang bergerak, kerana mereka melaksanakan segala perintah dalam Al-Quran. Itu baru namanya Quran jadi imam. Kita pula memandai kata Quran ni tak sesuai, Quran ni tak tepat dan sebagainya. Itu bukti bukan sekadar kesesatan, kejahilan. Jadi mudah-mudahan kita faham, kita dekat dunia ni nak menjadikan Quran sebagai imam, kena baca, kena faham, kena tadabbur, kena amal, kena hayati, kena ikhlas. InsyaAllah kita jadi makmum yang baik. Jadi kalau di dunia ini kita jadikan di imam, dalam kubur pun kalau malaikat tanya siapa imam kamu, maka fasih kita menjawab, Al-Quran imami, Quran tu imam aku. Kemudian kita doa kita lagi tadi, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura. Dan jadi cahaya. Muka orang yang ahli Quran bercahaya-cahaya.
Kuburnya juga bercahaya-cahaya. Kita kalau nak bergambar risau muka kita, jadi tak bercahaya. Ini kalau dah masuk dalam Photoshop atau sebarang app yang lain, masuk gambar tu, kalau tak pakai filter, mesti nak edit mukanya, nak bagi terang, nak bagi bercahaya. Itu fizikal. Sekarang ini kita nak bercahaya rohani kita nak bercahaya fizikal kita nak bercahaya persekitaran kita, kubur yang gelap kita. Siapa yang nak meneranginya? Al-Quran insya-Allah akan menerangi kubur kita di akhirat dan menerangi jalan kita di dunia ini. Bayangkan kalau dunia ini gelap gelita, tidak ada cahaya, ke mana kita nak berjalan? Kita tak nampak apa-apa. Itu lemahnya panca indera kita. Maka kalau ada cahaya, mudah kita nak berjalan di dunia ini. Di padang mahsyar besok kalau tidak ada cahaya, tidak ada penunjuk arah, tidak ada Waze, tidak ada maps, mana kita nak cari syurga? Maka amalan-amalan kita dan ikut konteks perbincangan kita, Al-Quran itu salah satu daripadanya, itu yang akan menjadi cahaya. Penunjuk jalan, penunjuk arah, pemberi hidayah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda. Petunjuk, berilah petunjuk pada kita. Al-Quran itu adalah kitab yang Allah utuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan pada kita umatnya, menjadi panduan pada kita untuk kita berjaya hidup di dunia dan di akhirat. Siapa yang kenal Allah, siapa yang tinggi takwanya, dia tahu, dia faham, dia yakin, dia berkemahuan untuk menjadikan Quran sebagai petunjuk. Sebaliknya orang yang ingkar, orang yang degil, orang yang jahil, maka mereka mengatakan Quran ini menyusahkan, menyulitkan, ketinggalan zaman, tak sesuai dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dipeliharakan iman kita. Sentiasa kita yakin sumber hidayah kita yang utama selain daripada alam sekeliling ini keseluruhannya, maka Al-Quran itu sumber hidayah yang paling mutlak, yang paling muktamad, yang paling utama, yang sangat rugi kalau orang meninggalkannya. Warahmah, udang warahmah dan juga rahmat. Sebagaimana kita bincangkan di awal tadi, rahmat Allah di mana-mana pun boleh diperolehi, tetapi Quran itu adalah lombok yang paling utama untuk mendapatkan rahmat. Kalau tahu ada lombok udang galah berebut pemancing-pemancing nak pergi. Tetapi kalau dalam Quran itu dah disebutkan sumber hidayah, sumber rahmat, ramai yang tak ambil peduli. Sepi sahaja majlis-majlis tadarus di surau, di pejabat dan di tempat-tempat lain, kurang diberikan perhatian. Setengahnya hadir pun kerana segan pula kalau aku tak datang, malu pula aku dengan bos, dan sebagainya. Jadi kita merebut peluang bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan bacaan Quran, bertadarus untuk menyimak bacaan kita. Betul ataupun masih lagi belum cukup sempurna bacaan kita, maka inilah peluang untuk kita memperbaiki. Di bulan lain mungkin kita ada alasan, tak sempat dan sebagainya, maka di bulan semua orang membaca, semua orang bertadarus, ambil peluang untuk membaiki diri kita. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami lupa. Kadang-kadang dah hafal, lupa. Biasanya faktor lupa kerana kurang membaca, kurang mengulang. Kadang-kadang memang terlupa. Tanpa disengajakan tengah-tengah baca terlupa. Itu hafazan, terlupa untuk mengingati semula. Masalah kita yang paling besar ni terlupa nak baca pun terlupa. Banyak kesempatan nak baca Al-Quran. Kalau tak boleh baca yang susah-susah, bacalah yang mudah-mudah, ayat-ayat lazim, amalan sebelum tidur, 3 qul itu dibacakan, itu juga ditambah dengan Al-Kafirun dan juga dengan ayat kursi, dengan Fatihah 3 kali. Kemudian bacaan-bacaan yang lain, maka kita
bacalah Al-Quran. Kalau tak sempat nak buka, baca ulang-ulang. Sambil-sambil memandu kereta ke pejabat, sambil-sambil berjalan ke kebun dan sebagainya, maka kita membaca yang mana yang mudah. Tetapi besar ganjarannya di sisi Allah. Walaupun semudah surah Al-Ikhlas, 4 ayat itu kita tahu kandungannya seumpama sepertiga Al-Quran, fokus pada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi ini kita minta Allah berikan kurniaan pada kita. Mudah-mudahan kita ini selain daripada diingatkan kembali apa yang kita lupa, diingatkan supaya kita membaca Al-Quran itu. Jangan beri alasan kerana hidup dekat dunia bila-bila masa akan berakhir. Jangan tunggu orang yang bacakan Quran untuk kita. Belum tahu lagi orang nak baca. Dan sudah tentulah Al-Quran itu kita sendiri kalau dikatakan diingatkan tadi, bukan sekadar ingat hafazan, ingat bacaan, ingat untuk mengamalkannya. Banyak sangat saranan dalam Al-Quran ini yang kita lupa, buat lupa, maka kita rugilah. Sama ada lupa atau buat lupa, biasanya dikaitkan dengan kelalaian. Minta-minta kita dipeliharakan oleh Allah, diberikan ingatan, kekuatan, kesungguhan untuk kita sering sama ada membaca, menghafaz, dan yang penting mentadabbur dan mengamalkan serta ikhlas melakukannya. Baik, itu doa yang seterusnya tadi. Supaya kita ni diingatkan apa yang kita lupa. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Ajarkanlah kami ya Allah. Allah ajar nabinya, segala rasul, sehingga mengenali Allah Ta'ala. Maka kita dah baca Quran, jangan tak kenal Allah. Kita dah baca Quran, jangan tak faham maknanya. Dah berapa tahun semayang? 60 tahun. Makna Fatihah tak tahu. Malang betul kita ni. Rugi betul kita. Kita tak tahu apa yang kita baca, apa yang kita sebutkan. Jadi kata ulama, kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita bersemayang. Itu tanda kita bercakap dengan Allah Ta'ala. Apa-apa yang kita baca dalam semayang tu adalah pengabdian kita. Kita seolah-olah kita bercakap dengan Allah. Kalau hendak Allah bercakap dengan kita, baca Quran. Quran tu kan kalam Allah. Maka bila kita membacanya, bermakna kita sedang mendengar Allah berkata-kata kepada kita. Al-Quran tu bukan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW seorang, tapi ditujukan kepada seluruh manusia yang menjadi umatnya ini. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar terus, jangan berhenti. Belajar lain boleh berhenti, belajar matematik, belajar sains, belajar bahasa boleh berhenti. Belajar Quran tak boleh berhenti. Kerana terus mempelajarinya. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu ilmu kita ke arah memahami dan melaksanakan Al-Quran dengan lebih baik lagi. Wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan rezekikan kami ya Allah membacanya malam dan siang. Membaca Al-Quran itu rezeki rupanya. Disebutkan di dalam doa itu. Mana tak rezekinya? Satu huruf dapat 10 kebajikan. Orang kalau main loteri, kalau masuk RM1 dapat RM10, suka sangat. Masuk RM10 dapat RM100, lagi suka. Masuk 100 dapat RM100,000, lagi suka. Itu tawaran yang palsu, penuh dosa pula tu. Ini tawaran yang sebenar-benarnya, yang terjamin kesahihan dan kurniaannya. Baca satu huruf, kata Nabi, dapat 10 kebajikan. Jadi kalau kita baca satu juzuk, sudah sangat banyak. Itu kalau nak dikira satu, balas 10. Bagi orang yang baca merangkak-rangkak, lagi besar pahala daripada orang yang membaca dengan fasih dan lancar.
Kerana dia lebih sukar nak baca, lebih susah nak buat sesuatu ibadah itu, maka akan lebihlah ganjaran pahalanya. Maka bagi orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan yang mengangkat-angkat, insya-Allah dia akan dapat lebih banyak ganjaran berbanding dengan orang yang membaca lancar. Yang membaca lancar tu pun kurniaan Allah, yang membaca lambat tu kurniaan Allah juga. Jangan kita perasan saya baca lancar ni pasal saya pandai, saya rajin, dari kecil saya dah belajar betul-betul baca Quran. Dia tu tak nak belajar, tak dapat. Padahal sebenarnya apa yang ada pada kita semuanya kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk segala ilmu yang kita ada, termasuklah ilmu untuk membaca Al-Quran. Jadi kita pulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak-banyak menyebut alhamdulillah. Bukan kita rasa kita yang baik dan terbaik, maka kita dapat membaca, menghafal dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan Allah banyak berikan kita rezeki, khususnya di bulan Ramadan. Rezeki makan waktu siang tak ada, kecuali siapa yang terlupa, itu rezeki dia. Tapi nampak bila bazar Ramadan, penuh tangan kiri kanan, rupanya dia qada rezeki tu pada waktu malam. Itu rezeki dunia, kegembiraan untuk orang yang berpuasa. Bukanlah suatu kesalahan, tapi rezeki yang kita lebih mengharapkan dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, membaca Quran itu. Banyak tempat-tempat bertadarus, tak ramai yang tak pergi. Penuh dalam masjid itu, malaikat, jin ada juga, manusia adalah 4 orang agaknya, 5 orang agaknya. Yang lain-lain malaikat je lah yang ramai. Sebab malaikat-malaikat memang sangat tertarik dengan majlis-majlis ilmu, majlis bacaan Quran, majlis zikir. Itu memang santapan rohani mereka. Manusia yang sering alpa. Jadi mudah-mudahan kita mengharapkan rezeki, bukan sekadar rezeki fizikal, rezeki duniawi ini sahaja. Bacaan Quran rezeki yang paling mudah, dan itu adalah rezekinya selain daripada balasan syurga itu, menikmati kalam Allah itu, rasa seronok, rasa indah ketika membaca Al-Quran, rasa suasana yang sangat mesra, suasana yang sangat mengasyikkan. Itu sudah menjadi rezeki bagi orang yang ahli Quran. Orang baca buku lain 5-6 kali jemu dia. Kita baca Al-Fatihah dah berapa ratus ribu kali dah kita baca, tak rasa jemu pun baca Fatihah. Itu kelebihan Al-Quran. Tidak jemu untuk dibaca. Siapa yang dapat rezeki, mudah-mudahan akan beruntung. Dan kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang mendapat rezeki tersebut, dapat membaca, memahami maknanya, mengamalkannya, mengikhlaskan diri dan mengenal Allah dengannya. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah Quran itu bagi kami ya Allah hujjah. Kerana kita tadi di dalam kubur pun Quran yang akan menjawab untuk pihak kita. Kalau kita ahli Quran, kita yang rajin membacanya, menghafaznya, maka dia yang jawab. Bukan nakir tak boleh nak buat apa dah. Kerana amalan-amalan kita, sama ada sedekah, sama ada puasa dan sebagainya, termasuklah membaca Al-Quran, itu semua jadi pelindung, pendinding, pemberi rahmat kepada kita dalam kubur. Dia akan jadi hujah untuk kita. Dia yang akan menjawab bagi pihak kita. Kerana dekat dunia ini kita dah berkhidmat pada dia, maka di dalam kubur dan di akhirat kelak, dia pula yang akan membalas khidmat kita dengan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan di dalam bulan Ramadan, bulan yang diberikan pelbagai nama, khususnya bulan Al-Quran tadi, kita betul-betul mengebut peluang untuk membanyakkan membaca, bertadarus dan memahami apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu, insya-Allah. Sesungguhnya kalam yang paling benar adalah Al-Quran itu. Jadi sama-samalah kita membanyakkan untuk membacanya, kurangkan masa untuk membaca media-media sosial yang lain yang bercampur aduk benar dan salah. Yang ini sudah pasti benar, sudah pasti tulen,
sudah pasti datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti menjanjikan kebaikan yang berbagai untuk kita dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita kelemahan kita untuk mempelajari, untuk membaca, untuk memahami dan melaksanakan kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita dan dibukakan kita insya-Allah pintu-pintu ilmu, pintu-pintu amal, pintu-pintu ketaatan berkaitan dengan kandungan Al-Quran ini insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.